Ya, banyak alasan kamu kata, kami buat darurat ni untuk jaga rakyat. Baguslah jaga rakyat, bagus. Tetapi, kamu kata jaga rakyat, tetapi kenapa kes semakin naik? Apatah lagi selepas penyerahan memorandum semalam, dia pun mula naik. Tiba-tiba naik tak tentu hala. Allah Akbar. Beri Jacob kaya. Itulah. Jadi tuan-tuan, persoalannya itu. Kalau kamu kata, okey, kami nak tutup, kami nak elakkan rakyat ni jadi begini-begini. Okey, baguslah. Tetapi realitinya, tetap naik. Kes tetap naik. Okey. Kemudian kita, dengan adanya vaksin. Vaksin akan kawal. Okey, bagus. Saya setuju. Kita pun, buat. Tapi, vaksin, yang menguruskan vaksin, yang memberi suntikan dan sebagainya, ada di kalangan mereka ni, dari KKM misalnya, didedahkan bahawa ini 40 orang pula, sudah terjangkiti juga. Walaupun dah 2 kali kena vaksin. Jadi, macam mana ni? Cuba berterus terang. Sebenarnya kadang-kadang di negara luar, kalau orang, kalau menteri-menteri yang gagal macam ni, mereka letak jawatan. Mereka letak jawatan sebagai menghormati mandat rakyat. Letak jawatan, cari orang lain yang mampu. Tetapi tak ada. Nak juga jawatan, nak juga. Lepas tu, yang kes ni bertambah naik. Dan saya rasa heran. Saya pun dah mula nampak. Saya ada beberapa perkara saya nampak lah. Daripada netizen punya, pandangan di sosial media. Rakyat sebenarnya bukan saya nak provok bukan. Memang sudah marah. Rakyat memang sudah marah. Jadi terpulang kepada PN. Berdepan dengan rakyat atau macam mana? Rakyat dah marah ni. Rakyat pergi ke supermarket, beli itu, beli ini, udah terasa sangat. Lepas tu, dengan keadaan ekonomi yang tak tentu hala macam ni, dengan hilang pekerjaan dan sebagainya. Cuba tuan-tuan bayang risikonya. Dan saya cukup heran, kenapa kata-kata ni, yang menjadi kabinet kita ni adalah kata-kata. Kenapa kata-kata ni dia tak boleh keluar daripada tempurung tu? Tempurung yang mereka bentuk sendiri. Keluarlah. Lihatlah apa yang ada di dalam sosial media. Banyak sekali orang mengatakan pandangan rakyat ni berbagai ni. Tolong realistiklah sikit. Tapi kenapa? Ini jadi satu persoalan. Okey tuan-tuan. Siapa lagi yang nak call, silakan. 018-3115-042. Tadi ada yang bagi tahu harga udang di Sabah katanya pun meningkat juga harga udang. Tak tahulah di Sabah ke atau di mana. Di Malaysia memang udang kecil pun dah sampai 30 lebih. Jadi kadang-kadang kita nak bercakap macam mana lagi ni tuan-tuan? Kalau nak bercakap lembut sekarang, dia orang tak faham. Kalau kita cakap terlampau keras sekarang, udah hantarnya kita tempat lain ataupun daripada tangkap lah apalah itu ini. Jadi saya pun kadang-kadang bingung kita kalau nak fikir. Ini sebenarnya akibat daripada darurat ni tuan-tuan. Okey. Ya silakan kalau ada apa yang ingin memberi pandangan, silakan Okey, kalau kita tengok lagi perkembangan yang lain daripada ini antaranya adalah apakah ada kesan ini? Apakah ada kesan dari memo yang dihantar oleh teman-teman kita semalam ni? Cuba tuan-tuan bagi sedikit pandangan juga Apakah ada kesan ataupun macam mana? Saya setakat ini kalau katakan pihak istana belum mengumumkan satu tarikh untuk menentukan darurat ini diteruskan ataupun diberhentikan atau ditamatkan,
Saya rasa ini akan berpanjangan. Kalau belum ada tarikh, ya, biasa kan ada tarikhnya. Sekurang-kurangnya tarikh apa? Tarikh menentukankah? Tarikh Majlis Raja-Raja bersidangkah? Ataupun tarikh dari pihak istana sendiri. Tapi kalau tak berkesan, sama je lah macam kita buat sebelum ini. Pun itulah juga. Tapi saya harap teman-teman, macam mana saya kata semalam, kami akan buat satu lagi pengumuman insya-Allah dalam masa terdekat ini, berdasarkan kepada kalau respon yang kemarin tu tak ada juga, kita kena ada satu lagi langkah-langkah yang lebih berkesan. Dan saya berharap kerjasama dari seluruh rakyat Malaysia, bagaimana cara supaya kita, tuan-tuan boleh bagi pandangan, bagi saran dan sebagainya, bagaimana caranya kita menentukan bahawa darurat ini mesti dihentikan. Darurat ini mesti dihentikan dan parlimen mesti dibuka. Ya, kita sudah sampai ke satu tarikh, satu dinding, ya. Sudah tak ada lagi lepas tu. Kita dah bagi tahu kalau tak berkesan, COVID masih lagi berterusan naik dan tidak nampak pun ada perubahan apa-apa, rakyat Malaysia mesti bagi time. Tak ada bermakna rakyat kena buat satu lagi keputusan. Apa yang kita nak buat? Bermakna kita kalau tak mahu juga, maknanya kita kena paksa PN ini untuk buka parlimen dan juga hentikan darurat. Pilih. Dan saya berharap tuan-tuan tolong bagi idea dan saran bagaimana yang terbaik. Kita tak mau langgar undang-undang, kita tak mau wujudkan benda-benda yang bukan-bukan, ya. Kita nak kena buat satu tarikh, satu ketetapan dari rakyat Malaysia, iaitu kita ingin mendesak secara maksimum, iaitu hentikan darurat dan buka parlimen. So dari perbincangan malam ini, saya berharap tuan-tuan dapat, yes, kerajaan gagal ni cukup jelas. Tetapi takkan kita nak jadi bodoh lah, dah tahu kerajaan gagal. Gagal bermakna gagal ni tuan-tuan, mesti ada implikasi dia. Implikasi politik, implikasi sosial, implikasi ekonomi dan sebagainya. Dan kita tak boleh biarkan macam ni. Ya. Ya, silakan. Terus. Dah mati pula. Okey. Tuan-tuan, implikasinya sudah ada. Dia akan berkesan kepada apa masalah? Masalah ekonomi, masalah sosial dan masalah-masalah yang lain. Itu maknanya gagal. Bagi pahaman saya. Kerajaan gagal, maknanya fail. Maksudnya fail, apa dia? Boleh lagi kita memberi kepercayaan kepada mereka untuk terus mentadbir Malaysia dalam keadaan gagal. Saya tak nampak. Kalau dah gagal, maknanya kena surrender. Kalau kerajaan itu gagal, maknanya dia kena surrender. Serahkan kepada pihak yang lain yang mampu. Dan apakah kita semua ni sanggup? Kerajaan kita gagal, kemudian kita biarkan dan akhirnya ekonomi kita hancur, sosial kita hancur, politik kita hancur dan akhirnya negara kita terpaksa berhutang sana, berhutang sini, nak bayar tak boleh dan bankrupt. Boleh? Bukan mustahil. Contoh macam Greece, ya. Di Eropah, sebuah negara Eropah yang terkenal dengan peninggalan Athens, kan, semua itu antara contoh negara di Eropah yang bankrupt. Tuan-tuan bayangkan. Dan kita ni, ya, macam mana kita nak buat ni? Ini hujah yang 22 bulan tu gagal. Ini bukan hujah. Apa hujah ni? Hujah apa 22 bulan? Kita bukan bercakap yang 22 bulan. Kita bercakap sekarang. Sekarang kerajaan yang ada ni gagal.
Yang 22 bulan tu dah berlalu dah. Kamu pergi ambil alih. Tanggung lah. Katanya hebat sangat. Gagal tu pun masih boleh dipertikaikan sebabnya bukan sepenuhnya kita memerintah masa itu kan. Ada pula makhluk-makhluk katak dalam itu. Menunggu masa je untuk khianat. Jadi semua perancangan PH itu bersama dengan kata-kata itu. Jadi kata-kata orang khianat ini, dia tunggu peluang. Oh, ini masa dia kita lompat. Lompat. Bila lompat, memang jatuh lah. Tak payah ajar lah. Kita pun tahu. Tapi kata-kata ni jenis muka tak malu. Ini bukan kata sebarang kata ni kan. Jadi tuan-tuan, ya betul. Sekarang kita kena buat satu keputusan. Mau teruskan, mau biarkan kerajaan ini, ataupun macam mana? Rakyat yang kena tentukan. Ya, ahli parlimen kita dah nampaknya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bagaimanapun. Ya, mereka telah buat sesuatu dan kita harus menghargai juga apa yang mereka dah buat. Tetapi di waktu yang sama, tanpa rakyat bersama, wakil rakyat tak boleh buat apa pun. Ya? Kalau sekiranya mereka tak mahu juga, nak buat macam mana? Kalau sekiranya mereka tak mahu juga, degil juga, nak juga buat lagi, habiskan lagi, beratus juta lagi, 600 juta dah habis, nak buat lagi. Jadi satu hal kita rakyat Malaysia kena tentukan. Sila beri pandangan macam mana cara kita nak buat. Kita hujahkan lagi beberapa hari ini, kita hujahkan lagi macam mana cara kita nak buat, dan akhirnya kita akan dapat satu keputusan yang terbaik. Saya juga akan hubungi pihak-pihak yang berkenaan, ya, terutama sekali pihak yang katanya ada AJK, ada komiti tentang darurat dan sebagainya. Kita akan cuba berhubung dengan pihak mereka dan kita lihat apakah jalan seterusnya. Ya. Dan saya mengharapkan kerjasama tuan-tuan, tolong sebarkan seluas mungkin info-info tentang kegagalan ini. Sebab ini sudah begitu ketara. Kegagalan ini bukan lagi kegagalan hanya naratif biasa. Tapi ini sudah sampai ke peringkat, sudah tak boleh nak bertolak ansur lagi dah. Memang confirm kalau terus, maknanya kita akan hancur. Negara ni akan hancur, negara ni akan penuh dengan hutang dan akhirnya generasi kita, anak cucu kita yang tanggung. Saya tak mahu anak cucu saya menanggung, walaupun ada sebahagian mereka tak setuju dengan saya. Tapi bagi saya tak akan membiarkan segala bentuk masalah hari ini yang mereka buat, PN buat ini, dan kita pula tanggung. Anak cucu kita pula tanggung sampai bertahun-tahun ke depan. Tolong tuan-tuan bagi pandangan dan saran dan kita insya-Allah teruskan insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua dan lawan tetap lawan sampai menang, lawan sampai PN tumbang, lawan sampai kita ke Putrajaya insya-Allah. Dengan berkat doa tuan-tuan, dengan berkat kerjasama semua pihak, semua kita harus lakukan sesuatu untuk negara ini. Sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan sebulan, 2 bulan lagi. Sekarang kita mesti lakukan sesuatu. Sebab sudah jelas mereka adalah kerajaan yang gagal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.